الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Tuan-tuan sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia izin inayahnya, kita terus tekun dan bersungguh menunaikan pengabdian kepadanya, dan kita mencari keredaannya, menyambung kembali kuliah maghrib kita membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih lagi menyambung pada juzuk yang kedua ini, surah yang kedua Al-Baqarah. Sambungan seterusnya pada ayat 211 dan 212 Al-Baqarah. Pada siri yang lepas kita masuk ayat 208, 209, 210. Yang bermula ayat 208 itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya, bila kamu ni masuk terima Islam ini, terimalah keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh yang sangat nyata. Jadi ayat 208, 209, 210 yang bermula dengan kelebihan bila kita dah terima Islam itu dan jauhilah syaitan itu, membawa kepada penjelasan bagaimana Allah menyatakan tentang golongan yang menyimpang jauh daripada kebenaran ini. Jadi itu kita akhirnya masuk pada ayat yang seterusnya 211, ya, yang mana tafsirnya pada muka surat 309 itu. Tapi ayat 211 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sal bani israila kam atainahum min ayatin bayyinat. Tanyakanlah kepada Bani Israel. Sal Bani Israel. Sal tu bukan kain sal, tapi kalimah Arab yang maksudnya tanyalah. Tanyalah kepada Bani Israel. Kam tu berapa? Berapa banyak? Kam atainahum min ayatin bayyinatin. Berapa banyak bukti keterangan, dalil, tanda-tanda kebenaran, yang mana Allah menyatakan apa? Kebenaran yang Allah sampaikan, ajukan kepada mereka. Tapi masih lagi engkar. Orang Yahudi ni masih engkar. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Kemudian Allah terangkan ataupun jelaskan, maka sesiapa yang menukar nikmat setelah dia dapat ajaran yang benar, ditukar pula dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka rumusannya Allah menyatakan fa innallaha syadidul 'iqab, maka sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya. Jadi kalau dah dapat kebaikan nikmat Islam itu, termasuklah Bani Israel, Yahudi dan Nasara, sebelum itu diutuskan Rasul kepada mereka, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, menyampaikan ajaran yang benar. Menyembah Allah yang Esa, suruh solat, mengeluarkan zakat, bersedekah, jangan menginaya orang miskin, jangan menginaya anak yatim, sama. Tapi mereka ini dah dapat nikmat itu kembali kepada kekufuran.
Tunggulah azab siksanya. Dan diakhiri dengan ayat 212 itu, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Maka kehidupan yang bersifat mewah diperhiaskan, yakni dijadikan amat indah kehidupan di dunia ini dengan kemewahan pada pandangan mereka yang kufur ini. Orang yang kufur kepada Allah ni melihat dunia ini penuh dengan nikmat, kemewahan itu penuh dengan keindahan, keseronokan, kebahagiaan. Atau melihat perempuan itu digunakan sebagai hiburan, cukup seronok dan indah. Kemudian Allah menyatakan sehingga mereka akhirnya jadi apa? Berlagak sombong. Dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan itu, bukan mereka bersyukur tetapi sombong, memandang rendah kepada orang-orang yang beriman, terutamanya baginda Nabi Muhammad SAW semasa di Madinah itu. Akhirnya memandang rendah orang Islam ni miskin lah, orang Islam ni tua-tua lah, orang Islam ni tak kuat lah, macam-macam keburukan dan dihina, terutamanya tentang kemiskinan. Bukan minta miskin ini, tapi ada hikmahnya. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Padahal kedudukan orang yang bertakwa, yang beriman ini lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat kelak. Dan ingatlah, Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang Dia mahu tanpa berkira. Tanpa berkira banyak ke sikit ke, sehingga tak terkira juga banyak sikit. Maka Dr. Abbas Zuhaili dalam tafsirnya ini, terutamanya ayat 211, 212 ini, pada buku surat 311 ini, 309 itu, Allah telah membuka peluang berdialog, berbincang kepada Bani Israel, iaitu orang Yahudi dan Nasara, terutamanya Yahudi. Maknanya nak berikan maklumat, pengetahuan tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW dan rasul-rasul yang terdahulu diutuskan. Bukan saja Nabi Musa AS, rasul yang tak disebut dalam Al-Quran pun ramai, 313 rasul, yang mana ramainya diutuskan kepada Bani Israel. Mereka ingkar, mereka bunuh. Maka ini tanda-tanda tentang kebenaran, agar dia menjadi satu dorongan, semangat, pedoman, supaya mereka beriman. Hatta bila Nabi SAW menyampaikan risalah Islamnya pun terimalah, sebab sama risalah dari segi keimanan kepada Allah itu sama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kata-kata apa? Dia kata, ya Muhammad, kau soal mereka, ajukan pertanyaan kepada mereka, ajukan persoalan yang mengecam, mengeji dan mematikan hujah Bani Israel berkaitan apa? Pelbagai petanda yang berlaku pada rasul-rasul mereka yang mulia, termasuklah kepada baginda juga. Petanda-petanda menunjukkan kebenaran rasul-rasul mereka tu janganlah mudah nak ingkar, malah ditunjukkan dengan kelebihan mukjizat pun dia tak percaya. Sebab itu banyak riwayat-riwayat, maknanya dalam Quran pun ada cerita, malah dalam hadis-hadis Nabi pun ada cerita. Mereka ambil tak pengajaran, mereka berfikir tak, mereka menghenti tak bantahan, penentangan terhadap baginda supaya meninggalkan kesesatan? Jawapannya tidak. Yahudi. Sebab itulah mereka itu ditimpa kecelakaan, ditimpa balasan azab. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi ni ada banyak contoh bagaimana orang-orang Yahudi ni sifat buruk mereka. Umpamanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan
bahawa Nabi SAW ada bersabda, ya, semoga Allah melaknat orang Yahudi setelah diharamkan ke atas mereka ini lemak haiwan. Orang Yahudi ni ada satulah perintah tegahan Allah ni, jangan makan lemak haiwan. Lalu bila dah mereka diharamkan lemak haiwan ni, sepatutnya mereka tak makan lah. Tapi mereka buat apa? Mereka cairkan lemak itu. Jadi lemak tu boleh dicairkan. Dengan penuh angkuh dan sombongnya, Tuhan larang kita makan lemak ini. Tapi bila dah dicairkan, sedap pula mereka menikmatinya. Maknanya kufur. Maka Nabi pernah menyatakan, bila kufur begitu sekali mereka angkuh sombong, sebab itu mandatori, perintah larangan Allah, maka semoga Allah melaknat orang Yahudi. Bukan Nabi kata aku laknat kau, tapi Nabi berdoa semoga Allah melaknat. Sebab Nabi kata aku diutuskan bukan untuk melaknat manusia, tapi Nabi minta dengan Allah melaknat. Ini dalam Bukhari dan Muslim ada. Apatah lagi dalam Al-Quran pun banyak. Dalam dalil yang lain lagi, bagaimana mereka orang Yahudi ni kalau terhadap Nabi ni suka doa celaka. Jadi kita jangan mudah nak celaka orang doa-doa. Perangai orang Yahudi rupanya. Mereka ni selalu celakakan Nabi. Ya. Apa kalimah celaka mereka? Bunyi sedap. Ya. Ada satu ketika sekumpulan orang-orang Yahudi, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia datang jumpa Nabi SAW. Datang nak jumpa, tapi permulaan muqaddimah dia menyatakan ucapan memberi salam tu, Assalamu alaika. Assalamu alaika. Assam. Bukan assalamu alaikum. Assamu. Celakalah atas engkau. Celakalah atas engkau. Maksudnya apa celaka atas engkau? Assamu ni celaka mampui. Celaka mampui lah kau. Itu dia punya maksud dia. Celaka mampui. Tapi orang Melaka dia bergurau. Celaka cilanat kau kata mampui lah kau. Itu dia bergurau. Tapi janganlah bawa yang tu, susah lah. Kan? Janganlah bawa macam tu. Lantas Nabi tegur mereka. Apa hal kamu ni? Macam itulah. Apa kena dengan kamu ni? Katakan. Tidakkah kamu dengar apa yang mereka ucapkan? Balas baginda, tidakkah juga kamu dengar apa yang aku ucapkan sebagai balasan kepada mereka? Waalaikumsalam. Sebab ini Yahudi je Nabi buat macam itu. Hatta musyrikin Mekah pun Nabi tak balas macam itu. Sebab musyrikin ni dia jahil. Yahudi ni dia bukan jahil. Bukti terang jelas dia tahu, tapi sombong. Maka orang sombong ni dilaknat oleh Allah. Orang jahil ini kita doakan sebagai diberi petunjuk, tapi orang Yahudi ni dia sombong. Dia tahu, dia sombong angkuh. Ya. Sebab itu orang-orang Yahudi dulu ni dia membunuh para nabi dan rasul. Ya. Jadi pernah satu ketika ni saya nak ambil contoh-contoh lain lah, ya, walaupun tak ada dalam kitab tafsir itu, tapi kalau kita rujuk kepada kesombongan Yahudi ini, ada satu kisah bagaimana Nabi ni bukan sahaja maknanya mereka ni Yahudi ni bunuh rasul-rasul terdahulu, baginda Nabi Muhammad SAW pun mereka nak bunuh, dan mereka memang buat nak bunuh itu, tapi bukan ambil pedang pancung kepada Nabi, tak, ya. Mereka bunuh dengan licik, iaitu dengan menyihirkan baginda. Disihirkan baginda, kemudian dia buang, ya, bagaimana baginda ini disihir oleh seorang Yahudi daripada Bani Zura'iq bernama apa? Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam, jangan bubuh nama anak kita Labid.
Yahudi yang menyihirkan Nabi. Kita pun nampak Labid ni nama pahlawan dulu. Labid, Muhammad Labid gitu kan. Labid ni ialah Yahudi Zura'iq yang menyihir Nabi. Jadi kena tak Nabi dengan sihir ni? Kena. Nabi jadi pening kena sihir ini. Sehinggalah datang 2 malaikat yang merawat Nabi. Sebab itu turunnya ayat Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kaitannya antara itu adalah doa syifa, 3 qul, memutuskan sihir. Jadi 2 malaikat ni turun menyembuhkan Nabi ni, dalam erti kata merawat Nabi, membantu Nabi untuk sembuh dengan izin Allah. Maka dikeluarkan benda yang digunakan untuk menyihir Nabi itu daripada sebuah telaga bernama Telaga Zarwan. Ada yang kata mereka dapat ambil rambut Nabi. Sebab tu kita ni kalau potong rambut kau jangan buang tak tentu hala. Tapi kalau gunting tu tak ada ampun lah. Dah bercampur tu dia pun sapu buang katakan. Kalau ada orang dongki dia dapat ambil rambut kita, amalan orang Yahudi, dia sihir, dia ambil daripada tubuh kita. Sebab tu tanam. Tapi bila kedai gunting tak pek tu, akhirnya disapu, dibuang dalam tong sampah je kan. Tu nak pek macam mana? Lalu apa Nabi dapat bila malaikat kata ni bahan yang digunakan yang dijumpai dalam Telaga Zarwan, lalu Nabi perintahkan kambus perigi. Dah tak nampak dah perigi ni. Barulah Nabi terlepas daripada sihir itu. Malah Nabi juga pernah diracun oleh orang Yahudi dengan menyapukan racun pada kaki kambing. Nabi ni suka makan kambing. Kita bila kambing ni kita suka makan, tapi kita khabar tak boleh banyak ni, tanpa ni. Tak ada. Nabi kambing tu kaki dia suka. Itu kaki kambing kita campas ya. Makan kaki, makan daging sedap, tapi Nabi suka kaki kambing. Jadi oleh kerana Yahudi ni tahu Nabi suka makan kaki kambing, dia hadiahkan kambing panggang. Kaki pun kena panggang, tapi dia sapukan racun. Bila baginda menikmati hidangan daging kambing itu, Nabi dapat tahu. Malaikat bagi tahu. Dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, kau salah kau makan. Ada racun katakan. Siapa bubuh? Si Polan bin si Polan. Maka Nabi pun panggil semua orang Yahudi. Masa itu Nabi kuat. Kenapa? Kerajaan memerintah tu Nabi Perdana Menteri. Nabi ketua kerajaan Islam di Madinah. Orang Yahudi, orang musyrikin yang tidak Islam masa itu di bawah pemerintahan Nabi. Ini ketua negara kau sihirkan ni. Bila Nabi dapat tahu, arahan dia apa? Panggil semua orang Yahudi, kumpul. Kemudian Nabi itu tanya, kau orang letak kau ni racun kat kaki kambing ni, kau orang letak ke? Nabi itu tanya, terkejut. Tapi terkejut orang Yahudi, dia tahu inilah sifat Rasul. Lalu sebab apa Nabi berdialog? Sebab apa Nabi tak terus lanyak ada Yahudi ni? Tapi Nabi nak tengok bagaimana nak buktikan kesombongan Yahudi ni. Dia kata, kau orang letak ke racun ni? Dia orang pun tak adalah heran benar bila tahu tu Rasul sifat dia, itulah dia Allah tolong. Nabi Musa AS pun begitu. Bila mereka jawab, yo tu tabah kita, dia khabar ya. Porak kita khabar ya. Maka baginda bertanya, pasal apa kau orang buat demikian? Kenapa engkau bubuh racun dan nak makan ni, katakan macam tu, katakan. Mereka jawab itu dengan ilmu yang benar. Mereka berkata, kami ingin tahu sekiranya kamu seorang pun dusta, maka kami dapat tenang dengan kematianmu. Namun sekiranya kamu seorang nabi, maka ia tidak akan memudaratkan kamu. Dia tahu bubuh racun tak mudarat. Sebab apa? Nabi tak makan, malaikat dah bagi tahu. Itulah mukjizat Rasul. Malaikat bagi tahu, dia tahu ada racun, lepas tu dia tanya, kenapa kau bubuh racun ni? Tak ada terkejut pun ada orang Yahudi. Tapi Nabi tanya, kenapa? Kalau kau ni bukan Rasul, kau mati sebab dia pemimpin Madinah.
ya, yang menggerakkan kepimpinan di Madinah itu persaudaraan Ansar dan Muhajirin, bahawa saudara orang Islam. Tak ada orang Islam nak bertumbuk masa tu. Tak ada orang Islam nak berkelahi walaupun kabilah berbeza. Sebab apa? Ukhuwah persaudaraan itu sangat kuat. Yahudi tak boleh tengok. Parah kita ni orang Islam satu ni katanya. Jadi kok kau mati, senang kita. Tapi rupa kau tak mati. Bila kau tak mati tu, botol kau ni rasul. Sebab pengetahuan orang Yahudi sejak dulu, rasul ini dilindungi. Sebab itu racun tak ada, tak pek dah racun. Ya, rancang nak bunuh tak dapat. Kecuali lah beberapa rasul yang mereka bunuh seperti Nabi Zakaria alaihissalam dengan onar iblis. Nabi Zakaria ni mukjizat dia boleh masuk dalam batang pokok tu. Dia masuk dalam batang pokok. Bila orang Yahudi buru Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria melarikan diri lalu masuk ke dalam pokok, batang pokok tu. Tapi onar ya iblis ni, dia yang buat onar. Dia tarik yang jubah Nabi Zakaria tu keluar sikit daripada pokok tu, ternampak jubah. Orang Yahudi melilau cari kat batang pokok ni sampailah berhenti, maka dicuit oleh iblis. Tu. Kau nampak tak? Terjulur jubah tu sikit tu. Itu Zakaria tu. Maka orang Yahudi pun tebang pokok, putus. Bukan putus, tumbang lah. Dan terbelah dua Nabi Zakaria. Maka mereka membunuh Rasul macam itu. Itu sifat utama buruk mereka ni. Dia orang bunuh Nabi dan Rasul. Nabi Isa alaihissalam nak disalib, tapi Allah angkat. Jadi dia tahu Nabi ni bukan pendusta, ya, sebab tidak memudaratkan. Dan sifat mereka ni memang membunuh Nabi, malah bangga. Nabi Yahya, apa yang mereka buat dengan Nabi Yahya, anak kepada Zakaria. Yang mana Nabi Zakaria tu masa dia dapat Nabi Yahya tu umur dah 99 tahun. Janganlah khabar dah tua tu tak terdaya. Kau jangan main-main 99 dapat dia bayi. Dia orang lelaki ni dia tak putus. Sebab dia berdoa. Orang lain tu tak tahulah putus ke tidak. Jadi dia berdoa tu dapat dia anak Nabi Yahya. Tapi orang Yahudi buat apa kat Nabi Yahya? Dipenggal kepalanya. Apabila dia melarang Raja Exodus, seorang Yahudi yang memerintah di Palestin masa itu, kahwin dengan anak saudara. Raja Exodus jatuh cinta dengan anak saudara. Dia tu Pak Long tapi nak anak saudara. Anak saudara pula tu Pak Long handsome katanya dah. Pak Long handsome. Kahwin. Maka bertitahlah Nabi Yahya kata tak boleh. Ini mahram, mana boleh kahwin. Dia Rasul ketika itu. Maka marah anak saudara Nabi Yahya, anak saudara Exodus ni marah, menghalang perkahwinan. Tapi kahwin juga. Lepas itu Raja Exodus berkata kepada isteri dia, anak saudara dia, apa kau nak hadiah perkahwinan kita ni, kita pengantin baru kata. Aku nak kepala Yahya, dia kata. Tentera tangkap Yahya. Maka ditangkap Nabi Yahya, dipenggal kepala. Dalam kitab ini, kalau kita ikuti tafsir dalam surah Al-Baqarah ni, ada cerita dia. Nabi Yahya punya kepala tu dihidangkan jamuan pengantin, kepala tu dalam talam. Sambil makan, nengok kepala Nabi Yahya. Ini orang Yahudi je buat kojok ni. Dia bunuh Rasul. Itu sifat buruk dia. Jadi itulah Yahudi. Selain daripada itu tidak bersyukur, ya, malah selalu mengingkari bila Nabi Musa bermunajat kepada Allah, tunjukkan kekuasaan Allah, dan mereka tengok betul, ya, bila anak lembu keluar daripada lubang yang sangat halus masuk balik, lama-lama dah dibunuhnya anak lembu tu. Kemudian dia pula cipta daripada patung emas dan disembah pula anak lembu tu, menjadi yang suci pula. Keingkaran dia melampau, ya. Banyak lagi lah, ya, bila mereka ini tahu baginda Nabi Muhammad SAW ni benar, tapi mereka tetap menolak. Mereka melihat kemungkaran tidak akan cegah. Jadi begitulah penyelewengan mereka ni, ya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam tafsir ini menyatakan bahawa, wahai Muhammad, kau tanya mereka soalan-soalan yang mengecam, mengeji, mematikan hujah mereka.
dengan pelbagai petanda-petanda yang berlaku terhadap Rasul terdahulu yang mulia itu. Maka Nabi sebut apa dia? Masa Nabi Musa diburu oleh Firaun, terbelah laut, mereka dengar, oh Nabi Muhammad ni tahu rupanya betul, ini Rasul juga, tapi tetap sombong engkar, tak mau mengaku. Takkan mereka nak kata Muhammad ini penglipur lagu ni, macam mana dia dapat cerita ni? Cerita betul. Semua cerita kisah Firaun ini Jibril sampaikan. Jibril tu dia berada, dia pun menurunkan wahyu kepada Nabi Musa dan dia juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda yang sama, maka Jibril cerita macam mana Firaun tu nak mati di Laut Merah tu, dekat dasar tu dia dah kelemasan. Lebih tahu daripada orang Yahudi macam mana Firaun tu mati, apa Firaun buat nak taubat kepada Allah, Allah dah tak terima taubat dia. Ya? Akhirnya mereka enggan menerima Nabi itu sebagai seorang Rasul. Ya, mereka sepatutnya mengambil pengajaran, tidak juga. Sepatutnya meninggalkan kesesatan, tidak juga. Ya. Dan mereka ini tahu akan ditimpa kecelakaan, dan mereka tahu menentang Rasul ditimpa kecelakaan seperti datuk nenek moyang mereka dahulu. Mereka tahu, tapi tak juga nak terima kebenaran. Jadi begitulah. Dan akhirnya Allah mengancam setiap orang yang mengubah segala hukum hakam Allah, perintah Allah ni, seperti mana Yahudi, ya, dia mengubah ketetapan lemak binatang tak boleh makan, dia cairkannya. Jadi maknanya mereka tetap tak terima kebenaran, sedangkan sebelum itu dapat nikmat. Jadi Allah murka kepada mereka. Ya. Allah murka, dan maka Allah berfirman, mereka ini akan menerima azab yang sangat pedih, siksaan yang sangat berat, ya, balasan yang pasti berlaku. Sebab itulah bila Allah menyatakan tentang peraturan yang dikenakan, yang diturunkan kepada manusia ni bersifat adil dan saksama, kau penuh sombong kan? Kenapa begitu? Allah sediakan azab nak bezakan orang beriman dengan orang yang kufur ni. Nak bezakan sangat, memang berbezalah, sebab balasan pun berbeza. Yang ini terima apa? Azab. Sedangkan orang beriman ni pasti akan menerima balasan kebaikan, syurga yang indah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sememangnya sifat Maha Perkasa, ya, akan mengazab mereka yang melakukan kesalahan dan kejahatan ini, tetapi mengasihi orang-orang yang taat dan berbuat kebaikan. Kita kalau tidak kasih sayang daripada Allah, maka taatlah, buat baiklah. Ini kita merompak, membunuh, menyamun, tapi kita minta supaya Allah kasih kepada kita. Kenapa sampai macam tu? Kenapa sampai macam itu? Kita tidak. Kita tanyalah orang yang yang merosakkan orang perempuan. Ya, selepas dia berzina, ataupun dia rogol perempuan tu, lepas tu dia kata, kau nak kahwin tak dengan orang ni? Tak lah, kata. Dah tak ndak pula. Yang kau buat dia tu kenapa? Saya ndak orang baik-baik. Oh jadi kau pandai orang baik-baik, tapi kau buat anak dekat dia macam tu. Jadi maknanya dengan hujah akal pun boleh gitu. Tapi itulah sifat dia, orang yang melakukan kejahatan ini. Dia buat benda jahat tapi dia tak orang yang baik dia. Tak orang baik dia. Sebab itu tabiat orang-orang yang kufur ni, mereka yang ingkar ni, mereka ni sebenarnya apa? Tak nak terima Nabi ni kerana terhadap dunia ni cinta yang berlebih-lebihan, terpesona dengan apa sahaja keindahan, kilauan harta, sehingga sanggup berbuat apa saja janji mereka mereka dapat. Jadi pada hari ni kita tengok orang yang haloba ni, dia rampas hak orang lain, tak kira lah. Lepas tu pada hari ni pun tanah orang pun kau nak ambil, ni ten punya gitu kan, dia khabar dia punya gitu kan. Jadi kita boleh semak lah dekat pejabat tanah, tengok ukur betul-betul. Sekarang ni boleh google tuan-tuan. Kita kalau kita google tanah ni, dia akan buat sempadan. Kita pun dapat tahu, ni sempadan ni.
Google dekat-dekat. Apalah orang tu rumah masuk tanah saya? Apa pejabat tanah? Kalau kaya kan. Kalau tidak nanti anak cucu beramuk. Itulah dia sifat ahlul quran. Dan bagaimana Nabi sendiri melihat orang beriman ini dihina, ya? Orang miskin ini dipandang rendah, sebagaimana berlaku pada zaman Nabi ini. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Suhaib, ya? Bagaimana tetapi bila mereka melihat kesusahan, kemiskinan, kekurangan sahabat-sahabat Nabi ini seperti Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Suhaib, heran mereka ni. Sebab apa heran? Sebab contohnya Ibnu Mas'ud ini asalnya bukan orang yang susah, orang yang senang. Ammar bin Yasir ni semasa dia musyrik menyembah berhala, kaya. Mak bapak dia kaya. Bukanlah kaya bona, tapi maknanya senanglah. Tapi akhirnya apabila mereka menerima Islam, ya, akhirnya dia pun heran macam mana Ibnu Mas'ud ini boleh meninggalkan nikmat dunia ni sehingga sanggup menyeksa diri sendiri ni hanya dengan beribadah seperti diajar oleh Nabi. Apa dia boleh khabar, maknanya apalah bangang bona kau ni. Macam itulah. Tu toboh gitu kalau cakap kau ni pula bangang bona, macam itulah. Hinanya orang-orang beriman pada kacamata orang Yahudi. Sebab tu pada hari ni dia lanyak Gaza tu, dia tak peduli. Dia lanyak sekarang ni, dia dah bom Lebanon pun dia bom. Pemimpin dengar kabarnya pemimpin Hizbullah ni habis dia bunuh. Hasan Nasrallah berjaya dia bunuh. Mula-mula Ismail Haniyeh Hamas berjaya dia bunuh. Ya. Hasan Nasrallah, dia setelah dia dapat kesan, dia bom mati. Pengganti, 3 pengganti Hasan Nasrallah, semua berjaya dibunuh. Sekarang diganyang pula Lebanon. Ya? Walaupun Iran ni kalau waktu nak bom lah betul-betul, ada sikit-sikit. Kan? Dah dibom tu senyap pula. Dah dibom tu senyap katakan. Janganlah berlakon je katakan. Bom betul-betul lah. Tengok macam mana pula Israel tu hancur katakan. Ni bom sikit-sikit. Lepas tu banyaknya berbalas-balas cakap kata. Balas-balas cakap katakan. Jadi Israel dah siapkan. Dia sanggup perang. Janji Palestin ini tak ada orang dekat Gaza. Dia nak kuasai Gaza. Itu Yahudi. Ya, itu Yahudi. Ya. Jadi mereka bila pelik tengok orang kaya Muslim ini tinggalkan perkara-perkara yang hidup mewah ini, ya. Tetapi sebaliknya buat persiapan tentang kehidupan selepas mati. Membetulkan akidah daripada menyembah berhala, baiki amalan. Dulu maknanya boleh mabuk, dulu maknanya perempuan keliling pinggang, tetapi mengubah diri bentuk sebagai diri yang ada akhlak yang mulia. Jadi pendek kata, sikap mereka ini adalah sikap materialis, kebendaan semata-mata. Dan kefahaman kebendaan ini tak akan adanya nilai kerohanian. Kalau kita cintakan hal-hal dunia dan harta saja, kita punya jiwa ni tidak isi. Kerohanian kita tidak terisi. Ya, dia akan jadi tamak haluba, nak lagi. Sebab tu dia akan lepas orang punya. Jadi bila Allah menyanggah kedudukan mereka, sama ada kaya, mewah ke, ya, yang mereka kata mereka lebih baik daripada orang beriman, sedangkan Allah menyanggahnya, mereka lah kelaknya yang rugi, mereka lah kelaknya yang mendapat azab. Ya, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ini surah Maryam. Syurga yang penuh nikmat itu akan kami berikan kepada para hamba kami yang bertakwa. Masuk Isyak. Lalu Allah turunkan ayat memberi jaminan kepada orang beriman. Engkau dihina oleh orang Yahudi, kau dikeji, engkau dikata. Ya, orang Yahudi ajak semua berfikir, pelik betul orang Islam ni lah. Dah elok dia kaya. Ya. Sebab itu Israel ni dia tuju kepada pemimpin-pemimpin Islam yang kaya-kaya ni. Mai sokong saya. Kan?
Mana negara Arab yang tak kaya? Katakan. Mungkin Syria lah, tak ada minyak. Syria ni kalau ada minyak kaya, Arab Saudi ada minyak, Kuwait ada minyak. Dia ada minyak, kaya apa tu? Apa tak kayanya? Arab Saudi menang 2-1 dengan Argentina World Cup. Semua pemain dapat seorang $1 bilion Amerika. Kalau dia ada 20, 30 lah dia punya pemain dengan pegawai, $30 bilion senang-senang aja bagi. Bergantilah main bola dah apa, $1 bilion nak buat apa ni? Menunjukkan apa? Kaya. Dia bukan bagi 1 juta. Kita pun tak dapat 1 juta lah kalau menang. 100,000 mungkin. Dia 1 bilion, bukan 1 bilion rial, $1 bilion Amerika. Kita ni kalau dapat $1 bilion Amerika, nilai kita 4 bilion. 4 bilion. Apa nak buat dengan duit 4 bilion tu? Tidur atas duit sampai mati pun tak habis duit tu. Bantang macam tilam 4 bilion tu, melompat atas tu. Kok dia jadi spring macam katil tu. Punya banyak. Maka hidup dengan penuh kemewahan. Tapi pandang tak saudara Islam tu yang diganyang? Pandang tak? Pandang roh. Tak beri apa nak. Sebab apa? Sebab hubud dunia, cintakan dunia. Tetapi Allah balas kepada orang beriman ni syurga yang penuh nikmat, yang Allah nyatakan kami akan berikan kepada para hamba yang bertakwa. Jadi dalam tafsir Zamakhsyari menjelaskan, maksud ayat ini Allah mahu menegaskan bahawa yang akan diberikan kebahagiaan itu ialah mukmin yang bertakwa. Kalau mukmin yang bersifat ingkar, dia beriman tapi dia ada buat dosa, katakan, belum tentu dia dapat syurga, melainkan keampunan. Allah ampunkan, dapat syafaat Nabi, dia ampunkanlah. Dengan syarat matinya masih lagi la ilaha illallah. Ataupun last sekali dia masuk syurga selepas dia terseksa di neraka. Dah kena seksa tu, maka berlakulah keadaan orang yang terakhir keluar daripada neraka. Bila dia nampak syurga, dia tak pandang belakang dah. Beza dengan orang keluar daripada penjara, dia mesti pandang dulu penjara tu. Lama saya kat dalam ni, dia pun sejenak dia tengok balik bangunan penjara, pintu penjara apa semua, dia tengok, dia pandang belakang. Maka adalah kenangan dia khabar, barulah dia pergi ke depan. Tapi orang yang keluar neraka ni takkan pandang dah. Dia pun pandang, tengok ni lah neraka, tempat saya kena seksa. Dia tak nak bayang dah, kena seksa tu teruk mana. Yang dia tahu nak pergi masuk syurga tu, Allah dah buka dah. Menyesal saya, lebih baiklah saya baik itu, dah tahu masuk syurga. Ini tahu saya kena seksa, maka dia masuk syurga. Dia ada tanda bekas ahli neraka. Pun tak seronok. Tapi dia bahagia dah masuk syurga tu. Tapi ada tanda dia bokeh ahli neraka. Ada. Tapi masa itu orang dalam syurga tak ada hina dia. Welcome. Dalam ni tak apa. Tak ada kau kena seksa dia. Apa sakit pun tak ada. Tonik pun tak ada, makan pun tak kenyang-kenyang. Nikmat dia rasa kan. Tak ada nak terkencing, nak terbuang air basah ke, tak ada. Itu syurga. Inilah martabat yang paling utama yang kekal di akhirat. Martabat di dunia ini tidak kekal. Qarun. Siapa tak kenal Qarun? Sampai hari ini, Qarun punya harta tu bila ditemui di dalam tanah, dengar kabarnya ditemui rangka manusia bersama dengan intan permata yang terlekat di tulang. Maka ada orang khabar ni Qarun, wallahu a'lam. Tapi bila dikira itu, tidak ada siapa yang dapat menandingi tentang berbilion-bilionnya harta kekayaan Qarun itu, yang mana bila dia mati tanam dengan harta-harta dia sendiri. Sehingga kan menjadi satu perkataan kepada kita, perkataan Melayu, menjadi satu amalan mencari harta karun. Karun tu nama Qarun. Sampai buat pertandingan bercari kan. Sebab tak ada sifat harta yang paling banyak melainkan bila sebut mencari harta karun. Dengar dulu
tentera Jepun bila dia menjajah tanah Melayu, bila perang dah tamat, dia nak balik tu, dia dah rampas macam-macam harta orang Melayu, ada ditanam, kek mana tak tahu. Sibuk orang mencari harta karun orang Jepun. Tak dia jumpa-jumpa, tak ada, tak idak kan. Tak tahulah. Yamamoto. Bukan, Yamashita. Jenderal Yamashita. Jenderal yang mengetuai perang di tanah Melayu. Jenderal Yamashita kata, kalau ada 10 orang Lieutenant Adenan ni, kalau ada 10 orang, kita kena lawan dia 10 batalion. Punya handalnya dia tengok Jenderal, Lieutenant Adenan ni. Upoi dia seorang ni jadi ketua, katakan. Kacik dia orang dia kata Melayu ni kata. Tapi percayalah, Yamashita kata, kalau ada 10 orang macam ni, kita kena hantar 10 batalion. Walaupun dah cedera, perang. Tahankan tanah ni. Kita hari ni jual tanah. Kena ambil semangat Lieutenant Adenan tu, walaupun dia porang masa tu. Lama kita pun tak ada tanah kan. Sebagai dia ada sikit lagi, tapi kita akan sambung lagi tafsir ini pada pedoman lah. Sebelum saya tangguhkan, ada satu hadis kudusi daripada Abu Hurairah dengan lafaz Ibn Adam unfiq alaika, wahai anak Adam, keluarkanlah nafkah, nescaya aku akan memberi nafkah kepadamu. Jadi Allah perintahkan kepada wahai anak Adam, semua manusia. Cahaya nun adib, alayun dali adib, orang mana, orang Jepun ke, orang Korea ke, orang Amerika ke, ini semua anak Adam, keturunan daripada Adam. Kita ni keturunan satu, walaupun kulit tak sama. Ambil Adam itu dijadikan daripada tanah yang pelbagai warna. Sebab tu bila manusia ni lahir, berwarna yang putih ada, cerah ada, gelap ada. Kan? Kerana tanah-tanah itu dicampurkan, diuli dan akhirnya dibentuk manusia. Lalu Allah tiup ada roh hidup. Jadi lahir dengan pelbagai bangsa, tapi satu je keturunannya Adam. Jadi Nabi sebut, wahai anak Adam, keluarkanlah nafkah. Nescaya maknanya aku akan beri nafkah kepadamu. Maknanya lafaz ini hadis kursi, firman Allah yang Nabi sampaikan. Maknanya kalau kita mengeluarkan nafkah dalam bentuk nafkah wajib, nafkah kepada isteri, nafkah kepada anak, nafkah kepada orang tua kita, maka Allah akan bagi nafkah ganti balik pada kita. Dah cukup sempurna kita bagi nafkah. Kita sedekah lagi pada orang lain pula kita bagi sedekah, maka Allah akan gantikan sedekah sampai kepada kita. Tapi nafkah ni kena faham lah kan? Janganlah sampai duit raya tak dapat tu maknanya diungkit. Duit raya ni nafkah kau. Ini orang lain lah, bukan ni. Tuan-tuan kalau tak bagi duit raya ni, kira tak bagi nafkah kau. Duit raya ni amalan betul ada kau. Itu ihsan dia. Dia adalah satu, barangkali sudah terbiasa orang kita, tapi dia bukan ajaran daripada Islam, tapi sedekah yo. Jadi jangan kau bagi duit raya, bagi sedekah. Bagi sedekah. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Nafkah kepada anak isteri wajib, tapi bila sedekah duit raya, dia bukan sebagai satu yang wajib. Kalau tak dapat, tak apalah, dapat duit lain. Langsung pantu tak dapat duit raya kan. Tu. Jadi jangan rosakkan ilmu Islam tu, jadi orang boleh faham, tahu ni orang Islam ni memang tak berguna, duit raya pun tak bagi kat bini. Bila orang faham macam tu, tahu orang jantan orang lelaki ni duit raya pun tak boleh bagi kat bini. Suruh saya berhenti tu. Sebab orang perempuan dah marah benar kata kan. Jadi janganlah macam tu benar tuan-tuan. Faham apa konsep nafkah, faham konsep sedekah, dan faham nafkah suami kepada isteri. Kita berdoa yang baiklah kan. Maknanya hamba Allah tu rujuklah, ada tempoh rujuk. Kita syukurlah dua-dua tu orang baik gitu kan. Dalam macam tu kita kan. Kita taklah kutuk, tapi nak kena faham. Jangan orang lain membudayakan ini wajib.
Ni wajib. Tapi jangan nanti bila gayo Ustaz Fizi khabar, tak payah kata. Dah share salah pula kan. Bagilah bila ada benda tu, bagilah. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit penjelasan tafsir ayat 211, 212. InsyaAllah siri yang akan datang kita sambung sikit dan masuk pengajaran pedoman ayat yang perlu kita ambil pengajaran. Sebab Nabi telah tinggalkan kita jauh, ya, 1400 tahun lebih dah Nabi meninggalkan kita, tapi pengajaran daripada Al-Quran ini Nabi sampaikan. Semoga kita menjadi umat Nabi yang taat, setia, menjaga persaudaraan, ukhuwah saudara kita jagalah, dan juga menjaga perpaduan kita orang Islam. Janganlah berpecah belah, ya. Jadi sekadar itu tuan-tuan, yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu kita pohon keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarat, bacaan daripada suratul Asr.